Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita untuk minggu yang keempat. Pada minggu ini, Ustaz harap semua murid-murid tahun nan Mas berada dalam keadaan sihat dan masih lagi bersemangat untuk belajar secara PDPR. Alhamdulillah, pada minggu keempat ini kita masuk dalam bahagian ibadah dan Ustaz memilih pada minggu ini kita belajar tentang tajuk puasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, insya-Allah tidak lebih 2 bulan lagi lah kita akan berpuasa. Jadi Ustaz harap semua murid nan Mas memberi tumpuan dan fokus pada pembelajaran kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Tajuk ialah puasa pada bulan Ramadan. Kita tengok slide seterusnya. Terlebih dahulu kita kena kenal apa itu puasa. Pengertian sebenar puasa. Puasa sebenarnya ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, jelas murid-murid sekalian. Okey, puasa ni bukan setakat kita tidak makan, tidak minum, tetapi ia lebih luas pengertiannya, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita kena puasa mata kita, kena puasa telinga kita, puasa tangan kita, kena puasa anggota tubuh badan kita, kita kena jaga. Hati kita pun kena jaga. Bukan setakat puasa, tidak makan, tidak minum itu ya. Daripada mana? Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah pengertian puasa. Okey. Seterusnya, bilakah puasa mula disyariatkan, murid-murid? Ingat, mula-mula puasa tahun bila? Dalam sejarah Islam sudah pun jelas menyatakan syariat pada tahun kedua Hijrah. Ingat tuan murid, bilakah puasa? Ialah pada tahun kedua Hijrah. Ingat. Okey, seterusnya dalil nakli kewajipan berpuasa. Dalil Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Itu makna dia. Makna kata, sebelum umat Nabi Muhammad ni ada, umat Nabi-Nabi lain pun dah ada yang berpuasa, tapi syariat dan cara puasa yang sedikit berbeza. Okay. Umat Nabi Muhammad berpuasa seperti yang umat Islam lakukan pada hari ini. Itulah yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ini jelas hukum berpuasa adalah
wajib. Satu perintah Allah. Rukun puasa adalah salah satu rukun Islam. Ingat, jika kita kurang daripada kita tidak berpuasa dengan sempurna, maknanya kita sudah pun terjejas dari segi amalan rukun Islam kita. Rukun Islam itu apa? Ada 5. Salah satu adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, jadi murid-murid sekalian, Ustaz harap dapat memahamilah setakat itu tajuk yang serba ringkas pada minggu ini itu berpuasa. Seterusnya kita pergi pada syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa. Cukup 4 syarat ni wajib ke atas seseorang itu berpuasa. Yang pertama, Islam. Islam. Orang yang tidak Islam tidak diwajibkan berpuasa. Okey, yang pertama semestinya Islam. Yang kedua, berakal. Maknanya kata orang yang tidak ada akal, orang yang tidak warah, orang yang gila ke, tidak wajib ke atas dia berpuasa. Orang yang macam kita ni ada akal, boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Wajib ke atas kita berpuasa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, baligh. Itu baligh ni apa baligh? Baligh ni makna kata cukup umur. Bagi lelaki, dia mari mimpi keluar air mani tu, itu menandakan dia cukup umur, wajib ke atas dia berpuasa. Bagi wanita, dia keluar satu darah, itu darah haid, maknanya kata dia sudah pun wajib dah ke atas dia berpuasa. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Orang yang ada kemampuan berpuasa, orang yang merdeka, orang yang merdeka, orang yang sehat, tidak ada masalah dari segi kesihatan, tidak ada masalah apa ni yang mengganggu dia bebas merdeka, boleh menjalani ibadat puasa, maka wajib ke atas dia berpuasa. Bagi murid-murid yang belum akil balik, kena belajar berpuasa. Apabila siapa balik, maka mudahlah berpuasa dengan sebaik mungkin. Bagi yang belum cukup umur, kena didik diri, latih diri, berpuasalah sebaik mungkin mulai sekarang. Okay. Mungkin slide yang terakhir, kita akan sambung pula pada fasa yang kedua, tajuk puasa juga. Baik, seterusnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Cukup syarat ni, maka sah, maka diterimalah ibadat puasa dia. Okey, yang pertama semestinya Islam. Orang yang bukan Islam, walaupun dia puasa comel setara mana pun, dia tidak makan, tidak minum, dia jaga mulut, dia memang perfect, memang comel, tapi dia tidak Islam, tidak sah juga. Dah syarat sah yang pertama mesti Islam. Jadi Ustaz agak anak murid Nemah ni Islam semua ni. Islam yang betul-betul mengamalkan Islam. Okey, tak lama dah kita nak puasa ni. Okay, syarat sah puasa. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ni yang boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana najis, yang mana tidak najis. Boleh membezakan kebersihan ni, kekotoran itu boleh beza dah. Maknanya syarat dah sah yang kedua mumayyiz. Okey, jelas ya. Yang ketiga berakal.
Tadi Ustaz bagi tahu dah berakal macam mana. Orang yang tidak berakal, tidak sahlah puasa dia, tidak diterimalah. Okey, orang yang ada akal fikiran yang baik, syah, sahlah puasa dia. Okey, yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini bagi orang perempuan, orang lelaki tidak ada kaitan ni. Tidak ada kaitan. Orang ni perempuan sahaja. Dia kena bebas daripada 3 jenis darah ni. Maka puasa dia sah lah. Kalau dia ada haid, ada nifas, ada wiladah, maka dia tidak perlulah dia kena gati. Gati. Wajib kata dia kena gati. Okey. Ustaz harap setakat itu saja PDPR kita pada pagi ini. Kita akan bersambung bab yang sama, bab puasa pada bahagian yang kedua, insya-Allah. Ustaz harap semua murid terus istiqamah dalam walau apa cara kita hari ini pun terus bersemangat demi masa depan kita. Jaga semaya, baca Quran semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.